Boleh? Boleh. Okey, baik. Yang baru masuk, selamat pagi. Cikgu ucapkan, cikgu harap semua dalam keadaan sihat selalu. Okey, cikgu harap semua orang tak pergi ke mana-mana. Okey, sebab sekarang kes di Gemencir pun makin meningkat. Tahu tak? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Okey, di Gemencir kes makin meningkat. Jadi kita kena risau sebab kita tak tahu siapa yang ada, ah, siapa yang dah dijangkiti apa semua. Okey, sebab kes di Negeri Sembilan pun antara yang tertinggi di Malaysia, yang kedua tertinggi di Malaysia. Jadi kita kena berhati-hati. Okey, kita jangan jadi salah seorang daripada tu. Tapi kalau dah terkena nak buat macam mana? Tapi kalau boleh elakkan lah. Okey, ah, cikgu harap semua orang sentiasa pastikan diri dalam keadaan sihat. Okey, makan makanan yang sihat, dapatkan tidur yang cukup. Okey, supaya kamu sentiasa sihat. Kalau tak sihat nanti susah. Nak pergi klinik pun sekarang susah juga. Okey, sebab dekat klinik pun ramai orang yang tak sihat. Takut nanti kamu sakit sikit je, terus jadi sakit banyak. Okey, tapi kalau dah sakit sangat-sangat, kena pergi klinik jugalah. Dapatkan doktor, jumpa doktor untuk dapatkan ubat yang sesuai. Jangan main makan ubat nanti salah makan ubat, jadi lagi sakit. Okey, baik. Hari ni kita nak belajar apa Kita nak belajar bahasa Melayu. Okey. Boleh nampak slide cikgu? Boleh. Boleh. Okey, baik. Hari ni kita nak tengok berkaitan dengan tajuk berwaspada di kawasan rehat dan rawat. Okey. Berwaspada di kawasan rehat dan rawat. Okey, hari ni kita nak tengok standard kandungan 3.6. Standard pembelajaran 3.6.1 menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Okey. Hari ni kita nak tengok kemahiran menulis Okey, jadi pada akhir pembelajaran murid akan dapat menulis email dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Okey, ini objektif kita pada hari ini, iaitu menulis email dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Okey, ini yang kita nak belajar hari ini, menulis, kemahiran menulis. Okey, apa kriteria kejayaan dia? Murid dapat membaca teks dengan lancar, murid dapat menyatakan konsep idea utama dan idea sampingan, murid dapat menulis maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan. Menulis maklumat tu menulis email lah. Okey, baik. Kita tengok langkah satu kita. Marilah kita berkongsi pengalaman menggunakan lebuh raya di Malaysia. Ha, kita semua orang pernah naik lebuh raya, betul? Tahu lebuh raya tu apa? Highway. Tahu? Tahu. Tahu. Siapa nak share, nak kongsi pengalaman sikit? Apa yang dia buat dekat atas lebuh raya? Okey, selalu kita naik lebuh raya ni, naik highway ni, kita naik kereta lah. Biasanya naik kereta lah. Tak tahulah Ya, kalau kamu naik lori ke, naik bas ke. Pravin? cikgu. Ya. Saya nak sharekan sikit. Okey, boleh. Kongsi. Apa yang kamu buat bila atas lebuh raya tu? Bila kita atas lebuh raya, kita selalu um, tengok macam banyak kereta. Okey, tengok banyak kereta. Lagi? Dan bila kita sudah lapar, berhenti. Apa yang tu berhenti rehat tu Kawasan rehat dan rawat. Kawasan rehat tu ada banyak makanan. Saya Ah,
akan pergi sana duduk tidur sekejap beli air makanan nanti kita continue driving lah. Okey, bagus. Bagus, Pravin. Okey, lagi yang lain? Siapa lagi nak share? Apa yang dia buat dekat atas highway, atas lebuh raya? Biasanya apa yang dia buat? Ha, kalau tengok ayah dia masuk je lebuh raya, apa dia buat? Biasanya lah. Ha. Nak bayar tol fare. Ya, bayar tol. Okey, bayar tol. Tol tu jangan lupa bayar lah. Ha, biasanya bayar macam mana ah? Dia guna itu card touch and go. Ha, guna kad Touch and Go. Okey, sekarang dah tak ada cash lagi dah. Kalau dulu semua orang bayar cash, bayar pakai kad. Okey, tapi sekarang semua dah pakai kad. Dia dah tak ada tunai lagi. Semua kad, pakai kad. Top up masuk Touch and Go. Lagi? Bagus. Lim Zeng Hang. Lagi? Siapa lagi nak share, nak kongsi pengalaman dia naik lebuh raya, masuk ke dalam lebuh raya, menggunakan lebuh raya? Kalau guna lebuh raya tu ayah saya dia driving macam slow. Driving slow. Wah, dalam lebuh raya slow pula. Cikgu, saya punya ayah sangat weird punya. Kalau digemencik macam small town ni cepat-cepat Kalau highway macam kura-kura. Macam tu pula. Okey. Okey, baik baik, tak apa tak apa. Cikgu faham. Mungkin sebab dekat atas highway tu kereta semua laju-laju kot. Jadi ayah kamu pun tak nak bawa laju lah. Nanti ayah saya potong-potong orang. Ha. Okey okey, bagus. Lagi yang lain, share sikit, kongsi sikit yang lain. Pagi-pagi ni kena kena bercakap sikit baru tak mengantuk. Okey. Ada macam jambatan di atas lah. Oh, itu dipanggil jejambat Jambatan ataupun atas ataupun apa? Ataupun flyover lah. Okey. di atas itu highway dan ada Hmm. macam fast food restaurant macam KFC. Oh, okey. Yang tu ada kat mana tu? Kamu Ada pernah pentas punya. singgah dekat mana tu? Highway Yelah dekat kawasan rehat mana tu? kawasan rehat kawasan rehat Yelah kawasan rehat dekat mana tu yang ada jejak apa? Highway apa ada restoran dekat atas tempat rehat dekat jejak atas tu. selalu nampak je KFC je. Yelah di mana tu? Dia je empat No, maksud cikgu di negeri mana tu? Bila di kamu negara sampai di ah, Malaysia. ha? Dia restoran restoran jejantas tu yang dekat atas lebuh raya atau highway tu hanya ada dua tempat aje dekat Malaysia. Dekat mana? Johor Tak, bukan kat Johor. Di Melaka. Selangor. Di Melaka satu, satu lagi dekat Sungai Buloh, dekat Selangor. Selangor satu, di Sungai Buloh, satu lagi di Melaka. Ada dua saja dalam Malaysia. Ah. Mungkin cikgu rasa kamu pernah singgah dekat Melaka kot. Ya ke? Ke dekat Selangor? Kamu pergi mana masa tu, Pravin? Ingat? Cikgu ingat saya pergi Johor, saya ada nampak KFC di atas jejak. Itu dekat Melaka lah. Dekat Melaka. Dia dekat Melaka. Dia sebelum sampai air keruh tak salah cikgu. Betul. Hmm. Nanti selalu saya nampak ada macam toilet yang ada di depan ada vending machine untuk beli air. Ya, betul. Betul. Dan selalu banyak orang akan stop untuk beli kopi di kedai kopi. Ya, betul. Sebab ramai orang anggap kalau mengantuk minum kopi. Tapi kalau cikgu pula, kalau mengantuk tidur. Sebab cikgu selalu kalau balik kampung ke Perlis, bukan selalu dah hampir setahun, dah masuk 2 tahun dah tak balik kampung. Sebab COVID ni pasal. Ah, ya. Ada satu pasal ayah marah saya kerana Hmm. saya sangat excited nak pergi Johor. Hmm. Dan dia cakap dia kena tidur dulu. So saya panggil dia pergi beli kopi. Ya, betul. Sebab kalau mengantuk, jangan paksa diri kamu untuk memandu juga. Kalau tak, nanti boleh aksiden lah. Macam cikgu, pengalaman cikgu, kalau cikgu mengantuk, memang cikgu kena tidur. Kalau minum kopi pun sekejap je, nanti dia mengantuk balik. Ha.
Okey, jadi kalau badan dah letih sebab kita duduk dalam kereta, kalau duduk lebih 2 jam, kita mesti jadi letih. Tapi ada orang dia duduk dalam kereta dia tak letih. Ada orang, setiap orang tak sama kan. Jadi setiap orang tak sama. Ada orang dia boleh drive tanpa henti sebab dia tak ada mengantuk, tak ada letih. Tapi kalau cikgu duduk 2 jam pun dah penat. Okey, baik. Terima kasih Pravin atas perkongsian yang Pravin dah cerita tadi tu. Pengalaman Pravin. Lim Zeng Hang pun ada kongsi juga tadi. Okey. Jadi cikgu nak tanya yang lain. Cikgu nak yang lain pula jawab. Okey. Apakah aktiviti yang biasa kita lakukan di kawasan rehat dan rawat di Lebuh Raya? Biasanya kita buat apa? Tadi Pravin ada cakap lah sikit. Kita buat apa? Dekat rehat dan rawat. Yang lain, yang Cikgu, lain. kalau kita sangat lapar, kita makan. Okey. Dan Shani pergi. cakap kita lapar, kita makan dekat rehat dan rawat. Lagi? Kamu mau kencing? Okey. Kita nak buang air. Nak buang air kecil. Kita nak kencing. Okey, kita berhenti juga dekat kawasan rehat dan rawat. Sebab situ ada tandas. Okey, lagi? Yang lain? Yang lain jangan tidur-tidur pagi-pagi ni. Okey, kongsi sikit. Siapa nak kongsi? Lo Koi On ke? Hao Junyi ke? Wong Yik Fong ke? Yang pernah naik. Cikgu rasa semua orang pernah naik Lebuh Raya, betul? Ada tak yang tak pernah? Bagi itu Georgia Ram pun ada. Ada. Okey. Lagi? Kongsi lagi. Cikgu nak dengar. Apa lagi yang dia buat dekat Lebuh Raya? Dekat RNR tu, dekat rehat dan rawat. Damia. Buat apa dekat rehat dan rawat? Cikgu Aisyah sudah join. Okey. Makan. Tadi dia Shanice dah cakap makan. Selain daripada makan? Beli barang Solat, tempat solat pakai bekas. Okey, solat. Okey, untuk orang Muslim dia ada sediakan surau. Jadi boleh solat kat situ. Okey, lagi? Okey, terima kasih Damia. Lagi yang lain? Kerusi urut. Aisyah kata berhenti untuk dapatkan kerusi urut tu. Nak urut badan sebab dah letih. Okey, macam mana? Nak urut tu, kena buat apa? Cikgu. Free je? Kenalah bayar. Okey, kena bayar. Masukkan duit kan? Okey. Ya, Pravin. Aisyah guna dia punya adik punya account. Saya punya, dalam telefon ni saya punya akaun rosak. Tak apalah. Kadang-kadang adik dia guna dia punya. Sama juga. Cikgu kadang pelik kenapa tiba-tiba Aisyah masuk tahun 3 ni. Okey, baik. Lagi yang lain kongsi sikit. Koi On. Apa yang kamu buat dekat RNR, dekat rehat dan rawat? Buat apa selalu? Cikgu, kanak-kanak akan pergi itu playground. Cik. Betul, Pravin. Bagus. Cikgu nak dengar lo Koi On sekejap. Dia diam ni, senyap. Okey. Okey. Lo Koi On. Buat apa lo Koi On dekat RNR? Rehat dan rawat. Koi On. Okey, buat apa? Selain daripada apa yang kawan kamu cakap, manalah tahu kamu buat benda lain Ada? Tak ada buat? Tak ada berhenti? Ayah kamu tak ada berhenti dekat rehat dan rawat? Tak ada. Wah, tak ada. Wah, ayah dia tak penat Okey, tak apa, Koi On. Okey, lagi yang lain? Cepat, yang lain kongsi. Siapa lagi ni yang ada ni? Yang Hao Junyi. Kadang-kadang kita orang berkelah dekat balkoni. Siap berkelah lagi. Okey, kadang-kadang ada keluarga yang dia tak nak beli tau dekat rehat dan rawat ni. Sebab rehat dan rawat ni biasanya harga dia agak mahal. Okey, jadi nak jimat boleh bawa bekalan makanan.
Okey, letak dalam kereta. Lepas tu bila sampai dekat kawasan rehat dan rawat, dia biasanya dia ada macam padang ke, dia ada macam kawasan lapang sikit, ada rumput, bawah pokok yang apa rendang. Jadi teduh, kawasan dia teduh. Angin ada. Jadi dia hampar tikar. Jadi dia keluarkan makanan, makan kat situ. Ada juga. Cikgu pun pernah buat macam tu. Bukan sebab nak jimat ke apa ke, tapi sebab selalunya bila balik kampung musim perayaan, rehat dan rawat ni orang akan ramai sangat. Penuh. Penuh. Penuh sampai tak ada tempat parking. Jadi kalau kita nak makan, nak beratur, nak bersesak-sesak dekat rehat dan rawat ni memang tak dapat tambah-tambah kalau yang ada anak kecil. Macam cikgu ada anak kecil. Jadi susahlah nak beratur apa semua lambat sebab memang terlalu ramai. Dia nak beli makanan senang. Nak duduk dan makan tu meja penuh. Orang penuh dekat meja tu. Jadi takkan nak makan tepi longkang kan. Jadi nak senang, berhentikan kereta dekat bawah pokok kan, ada kawasan rumput yang sebab dia kawasan ni memang banyak kawasan yang berumput lah. Rasa macam dekat taman lah kan. Cikgu, Ya. mengisi minyak. Ya, cikgu menanti-nanti jawapan tu. Tak ada seorang pun cakap. Pravin cakap. Tadi Pravin Cikgu, ada saya cakap. tadi itu chat box. Saya mau tanya orang mah, tak ada orang aja saya. Oh, ya ke? Okey. Baik. 那个什么去车车没油了，那个 Ada shell punya lah. Okey, baik. Apa yang 我以 Pravin 为 cakap 你 tu betul? 跟卢卡安讲，如果没有油了，要 Kan 自己 Tek 做。 Bau pun cakap pergi ke stesen minyak untuk mengisi minyak kereta. Okey. Betul. Apa yang tadi Pravin ada kongsi tadi, kita berhenti dekat rehat dan rawat ni antara sebab lain dia kita nak isi minyak. Sebab kereta dah kehabisan minyak. Jadi kalau kita teruskan lagi, tak nak berhenti, nanti kereta breakdown lah. Kereta berhenti ya sebab habis minyak betul. Jadi nak teruskan perjalanan susah. Jadi kena isi minyak. Pastikan minyak dalam keadaan penuh dekat dalam kereta tu. Okey, dan Pravin juga ada cakap tadi, cikgu ada dengar. Dia kata untuk kanak-kanak boleh berhenti dekat kawasan taman permainan. Dekat dalam rehat dan rawat ni juga ada beli sediakan. jajan juga. Dia ada sediakan taman permainan untuk kanak-kanak yang dah terlalu lama duduk dalam kereta. Dia bosan. Dia nak bebas, nak main dan sebagainya. Bolehlah main dekat rehat dan rawat. Okey, Aisyah kata apa tadi? Nak beli jajan. Dah contoh dia tak nak makan dekat rehat dan rawat tapi dia nak makan dalam kereta kan. Jadi dia boleh berhenti dekat rehat dan Ada rawat. aiskrim juga kadang-kadang. Beli makanan ringan, okey. Okey. Masa ni lah nak beli makanan ringan kan. Contoh kalau dekat rumah mungkin mak ayah tak bagi kan, tapi pergi jalan-jalan bolehlah beli Ni ke makanan ringan. RNR adalah tempat kita orang boleh beli jajan. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada yang berkongsi. Apa yang kamu cakap tu betul lah. Tak ada salah pun. Okey, makan. Mandi pun ada. Cikgu dulu masa cikgu naik motor balik kampung masa cikgu belajar dulu dari Kuala Lumpur ke Perlis Kuala Lumpur, cikgu mesti akan berhenti mandi untuk segarkan badan cikgu. Sebab letih. Okey, jadi mandi pun ada juga orang buat selain daripada Kadang. ya. Tak, cikgu cakap lah, cikgu cakap. Tak apa, cakap. Cakap apa? Tak ada, cikgu cakap lah dulu. Alah. Okey, selain daripada kita buang air kecil ataupun buang air besar, kita juga boleh mandi sebab dia ada sediakan bilik untuk mandi. Jadi kemudahan yang ada tu kita gunakanlah. Okey, macam cikgu letih, dah tidur pun dah habis tapi badan masih rasa letih sebab penat, panas dan sebagainya, mandi, bersejukkan badan balik. Okey, pergi ke tandas, okey. Tidur pun ada. Okey, ada orang tidur. Pastikan nak tidur dalam kereta, jangan tidur dalam keadaan enjin kereta dihidupkan. Buka apa ni? Buka tingkap. Okey, buka tingkap. Bagi Ada orang dah ada mati dah. dah ramai dah orang yang mati dekat dalam kereta semasa dia tidur. Okey, sebab apa? Kereta tu boleh berlaku kebocoran gas monoksida, gas yang keluar daripada exhaust kereta tu boleh menyebabkan kematian. Ni bahaya. Jadi pastikan buka tingkap sikit lah. Okey.
Dulu tak salah cikgu ada juga rehat dan rawat yang ada sediakan hotel. Tapi cikgu tak pasti hotel tu masih ada Ada. ke, masih berfungsi ke tak. Saya pernah pergi satu tu tapi hotel tu dah terbiar. Terbiar. Memang biasanya terbiar. Siapa nak tidur dekat hotel dekat Arena R tu kan? Lebih baik orang tidur kat kereta lebih jimat kan. Selepas tu okey tadi yang ni yang Damia cakap solat dan selain tu kita rehat lah. Okey berehat. Okey betul apa yang kamu cakap tu semua betul Okey jadi faham apa yang berlaku, apa suasana yang ada dekat atas lebuh raya. Okey dan juga kawasan rehat dan rawat. Okey kita tengok semula objektif kita. Tengok semula, cuba ingat balik apa tadi objektif kita. Kita nak buat apa hari ni? Kemahiran apa kita nak buat hari ni? Saya tak tahu. Tak ingat? Siapa ingat apa yang kita nak belajar hari ni Masuk. sepatutnya? Kemahiran menulis. Highway. Menulis apa? Menulis dan mendengar. Menulis? Ke apa? Menulis email. Okey, hari ni kita nak menulis email dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Okey. Yang ni cikgu pernah cakap kohesi. Kohesi, koheren kan. Idea utama ingat lagi? Ingat. Okey, idea utama, idea sampingan. Okey, jadi kita tengok dulu konsep idea utama, idea sampingan secara kohesi dan koheren ni. Okey, yang pertama idea utama. Idea utama ni maksud dia ialah buah fikiran yang penting menerangkan maksud keseluruhan perenggan. Juga dikenali sebagai isi utama ataupun isi pokok. Biasanya idea utama ni terdapat pada ayat pertama setiap perenggan. Okey, yang ni maksud idea utama. Yang kedua, idea sampingan. Idea sampingan ni ialah idea dalam bentuk huraian dan contoh bagi menyokong dan menerangkan idea utama. Idea utama juga dikenali sebagai isi sampingan. Okey, idea sampingan ni dia biasanya terdapat pada ayat kedua, ketiga, keempat. Kalau dalam karangan tu, dalam perenggan tu ada sampai 5 ayat, sampai ke 5 tu lah. Itu dipanggil sebagai idea sampingan. Dalam erti kata lain, selepas ayat pertama dalam setiap perenggan, itu ialah idea sampingan. Boleh faham? Boleh. Okey. Baik, seterusnya. Apa maksud kohesi? Kohesi ni maksudnya tautan. Dia dalam erti kata lain kesinambungan melalui fizikal ayat. Ayat tu mesti bersambung. Okey, ada kesinambungan, ada kaitan. Okey. Tapi kalau kohesi ni dia berkaitan dengan fizikal ayat. Contoh ayat 1, ayat 2, ayat 3 ni dia ada kesinambungan, dia ada pertautan, dia ada kaitan lah. Kita tengok apa maksud dia dulu. Hubungan atau jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Dalam ayat mudahnya, ayat kedua merujuk kepada ayat pertama. Ayat ketiga merujuk kepada ayat yang kedua. Contoh dia apa? Contoh kita tengok kat sini. Abu dan Siti berasa gembira. Okey, Abu dan Siti berasa gembira. Mereka, nampak mereka warna merah dengan merah ni ada kaitan Mereka telah bersepakat untuk mendirikan rumah tangga. Okey, mereka ni merujuk kepada Abu dan Siti. Jadi ayat pertama dan ayat kedua ni ada kaitan. Sebab apa dekat sini Abu dan Siti mereka. Okey, ayat ni tak terputus lagi. Dia masih ada hubungan. Okay, bersepakat maksudnya bersetuju bersama-sama untuk mendirikan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga ni maksudnya kahwin Berita ini maksudnya mendirikan rumah tangga tu lah. Okay, akan dimaklumkan kepada keluarga mereka. Okay, nampak tak? Ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga ni ada kaitan. Semuanya ada kaitan. Masing-masing ada kaitan. Okay, manakala kohesi pula, koheren pula. Koheren ni nama lain dia runtutan. Kesinambungan melalui makna ayat. Tadi melalui fizikal ayat. Jadi ayat tu ada kaitan. Setiap ayat ni ada kaitan. Yang ni dia melalui makna pula. Setiap ayat tu makna dia tu mesti ada kaitan. Okey, makna dia. Apa maksud makna? Makna tu ialah maksud
Okey, kita tengok kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna. Contoh dekat sini dia bagi, teknologi maklumat dicipta dan dikembangkan oleh dunia barat. Okey, oleh demikian bahasa asas bidang ini, bidang ini maksudnya teknologi maklumat lah. Sudah sewajarnya bahasa Inggeris. Dia ada cakap teknologi maklumat ni dicipta dan dikembangkan oleh dunia barat. Dunia barat ni orang-orang yang tinggal di negara barat contoh negara-negara orang putih Jadi mereka guna bahasa Inggeris. Okey, jadi sebab tu dia kata bahasa asas dia ialah bahasa Inggeris. Namun begitu, teknologi maklumat yang telah tersebar luas ke seluruh dunia ke alam bahasa Inggeris tidak menjadi bahasa utama. Jadi bahasa Inggeris dah tak jadi bahasa utama dah. Sebab kalau kamu tengok sendiri dekat Google, tahu apa maksud Google? Tahu. Okey, Google sendiri dia ada apa? Dia ada apa? Contohlah, kalau kamu guna Google kan? Okey, kalau kamu guna Google, kalau cikgu tak faham bahasa Inggeris, cikgu buat apa? Google Translate. Yes, pandai pun. Dia ada Google Translate. Contoh, cikgu punya Google tu dia guna bahasa Inggeris. Cikgu tak faham bahasa Inggeris. Cikgu boleh translate, dia tukar jadi bahasa Melayu. Contoh. Kamu pun sama. Kamu tengok Google tu bahasa Inggeris. Kamu tak faham, kamu tukar jadi bahasa Mandarin. Betul tak? Betul. Kalau yang orang selain daripada yang menggunakan bahasa Inggeris, kalau orang Indonesia, dia nak tukar kepada bahasa Indonesia pun boleh. Nak tukar ke bahasa Thailand pun boleh. Apa-apa saja bahasa yang ada, boleh tukar. Jadi tak semestinya bahasa apa? English Inggeris. Bagus. Okey, ni salah ejaan Inggeris ni. Okey. Maka perlu berlaku penyesuaian iaitu kepada suasana yang penggunaan bahasa lain menjadi selari dengan bahasa Inggeris. Maksud dia dekat sini, teknologi maklumat ni tak semestinya sekarang ni guna bahasa Inggeris sahajalah. Sebab dah setiap negara dah menggunakan internet, jadi setiap negara boleh tolong translatekan dia. Jadi dekat Google tu dia ada ramai orang yang boleh membantu untuk membangunkan Google Translate tu. Sekarang Google Translate ni tak ada masalah. Dulu kalau awal-awal dulu tak ada Google Translate, susah. Semua dalam bahasa Inggeris. Jadi yang tak pandai bahasa Inggeris, susah. Nak tak nak kena belajar bahasa Inggeris. Tapi sekarang kalau tak pandai bahasa Inggeris pun tak payah risau. Sebab apa, dah ada Google Translate. Okey? Itu maksud dia. Keempat-empat ayat dalam perenggan di atas menjadi koheren dan bermakna. Jadi ayat dekat atas ni semuanya ada maksud. Setiap ayat tu maksud dia tu ada kaitan. Makna dia tu ada makna dia. Tu maksud kohesi dan koheren ni. Okey? Mari kita teliti gambar dan teks. Hari ni kita nak tengok buku teks muka surat 49. Ni siapa yang ada buku teks dekat dia, boleh tengok buku teks muka surat 49. Kita nak tengok tajuk berwaspada di kawasan rehat dan rawat. Okey, berwaspada di kawasan rehat dan rawat. Okey, siapa nak baca sikit? Yang email tu Baca yang email tu. Mula-mula baca yang email, lepas tu baru baca yang gambar yang ada ayat sikit-sikit kat atas tu. Cikgu, saya nak. Okey, Damia baca email tu, Damia. Salam sejahtera, Atoy. Tak dengar, Damia, kuat sikit. Salam sejahtera. Okey, kalau nak baca email, baca dari atas sekali tu. Atas tu, kepada tu. Kepada Atoy, yahoo.com.my. Okey, yahoo.com.my. Perkara, lawatan ke Kuala Lumpur. Okey. Salam sejahtera, Atoy. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menyertai lawatan ke Kuala Lumpur. Semasa dalam perjalanan, bas berhenti di kawasan rehat dan rawat. Kami ambil kesempatan Okey, dekat atas tu. Damia, baca. berwaspada
waspada di kawasan rehat dan rawat. Saya dan kawan-kawan turun dari bas. Seterusnya kami berjalan. Selepas itu, akhirnya. Okey, baik. Terima kasih Damia. Kawan-kawan yang lain boleh dengar tak suara Damia? Boleh? Boleh. Okey, faham tak apa yang Damia baca tadi? Boleh. Boleh. Faham. Boleh faham. Okey, email. Apa itu email? Email tu guna itu komputer atau itu phone nak tulis Okey. punya. Okey. Apa itu email? Cikgu faham apa yang kamu nak sampaikan tapi nak ayat yang lebih senang. Apa perkataan yang lebih senang difahami lah. Email ni apa sebenarnya? Karangan ke? Apa itu email? Siapa boleh kongsi? Dia macam WhatsApp lah. Dia Surat macam yang WhatsApp. dia macam Dia surat. dia lagi Pravin cakap tu, memudahkan betul. daripada surat. Okey. Okey, Pravin, apa tu email? Email tu macam surat kecil. Email tu macam surat. Hampir betul. Hampir betul. Macam surat yang terus dapat bagi dekat sana dengan sekelip mata. Okey. Biasanya kalau kamu tengoklah sebelum-sebelum ni orang nak hantar apa-apa Kena guna pesanan, surat. orang nak hantar apa-apa khabar berita, kita guna surat, betul. Surat ni dalam Tapi bentuk itu macam pun mana? seminggu baru sampai. Surat dalam bentuk apa? Surat dalam bentuk kertas lah. Kertas kan. Ditulis di atas kertas, lepas tu dimasukkan ke dalam sampul Yang ni surat surat. digital. Yes, itu yang cikgu nak dengar. Surat digital ataupun electronic mail. Itu maksud email. E itu bermaksud elektronik. E itu maksudnya elektronik. Pernah dengar e-sport? E-sport. Kamu kan E-sport. Pernah. dengar, kamu kan duk main game. Takkan tak tahu kot. Dia dan Mobile Legend. E-sport. Betul. Pernah dengar e-sport? Apa maksud e-sport? E itu stand for what? E itu apa maksud E? Pravin? Tak tahu. Apa Elektronik. Elektronik ya? Bukan, E itu cikgu kan cakap electronic mail. Yes, E itu bermaksud elektronik. Kalau e-sport, elektronik sport. Sukan yang menggunakan benda-benda elektronik lah. Macam video game kan. Permainan video. Itu e-sport lah. Kalau main bola sepak dekat padang, adakah dipanggil sebagai e-sport? Bukan. Bukan. Sebab tu sukan fizikal yang memang kena main sendiri. Tak boleh duduk atas kerusi, pakai headphone, pakai joystick ke. Pakai keyboard ke. Tak. Itu bukan sukan yang macam dekat padang tu. Itu dipanggil e-sport. Okay? Menggunakan barang-barang elektronik. Sama macam email. Email pun electronic mail. Mail tu surat. Elektronik tu surat elektronik yang kita hantar menggunakan barang-barang ICT, barang-barang elektronik. Contoh macam telefon pun boleh sekarang sebab telefon semua dipanggil sebagai smartphone ataupun telefon pintar. Dan kita juga boleh menggunakan komputer ataupun laptop untuk hantar email ni. Jadi cikgu harap semua orang tahu email tu apa lepas ni. Boleh? Kalau orang tanya apa itu email, email maksudnya electronic mail ataupun surat elektronik. Boleh faham? Dalam bentuk digital. Dalam bentuk digital. Surat tu kita tak dapat pegang. Kita cuma dapat tengok, dapat baca. Tapi pegang tak boleh. Kalau surat yang biasanya dalam bentuk kertas, kita boleh pegang kertas tu kan. Kalau zaman-zaman dahulu kalau kamu tanya mak ayah kamu, contohlah kan, hantar surat dekat girlfriend ke boyfriend ke, siap letak bedak lagi nak bagi wangi. Kan?
Jadi bila baca surat tu sambil bau kertas tu, wah wangi lah. Contoh lah, itu zaman dahulu. Tapi zaman sekarang cikgu rasa dah tak ada lagi macam tu. Ada lagi ke? Ha? Hantar surat letak bedak ke? Hantar surat letak perfume ke? Okay, last cikgu rasa orang pakai yang macam tu pakai kad ah, kad. Tahu kad? Kan macam hantar postcard ke, kad, Oh, kad hari raya. Kan zaman dahulu lah. Zaman sekarang dah tak ada lagi. Semua hantar pakai apa? Siap sekarang ni. WhatsApp, WhatsApp. Kat WhatsApp tu Telegram, ada stiker lagi, betul tak? stiker yang boleh bergerak-gerak. Sekarang dah hantar pakai stiker, gift dan sebagainya. Mana ada lagi nak hantar pakai surat kad ni. Lambat. Okay, lambat. Dia hantar sekurang-kurangnya 2 hari atau 3 hari baru sampai. Okay, 1 hari lah paling cepat kan. Contoh. Tapi kalau hantar pakai telefon, pakai smartphone, sekali hantar dalam sekelip mata. 1 saat terus sampai. Kan? Okey, jadi ini yang kawan kamu baca tadi, yang kita bincangkan tadi, ini dipanggil sebagai email. Email, electronic mail. Dan dekat atas ni dia ada dia punya sambungan dia. Tahu apa maksud sambungan? Ni tak lengkap lagi ni email ni. Email ni tak lengkap. Jadi kita kena lengkap kan? Boleh faham? boleh. Jadi sekejap lagi kita bincang. Okey, mari kita menyatakan idea utama dan idea sampingan berdasarkan gambar dan teks. Okey, kita tengok dekat sini. Salam sejahtera, Atoy. Okey, Atoy. Dia nak hantar dekat Atoy. Siapa yang hantar, cikgu tak pasti. Cikgu tak pasti sebab dia tak ada nyatakan siapa yang hantar. Daripada. Dia tak ada perkataan daripada. Okey. Kita ada perkataan daripada. Tapi kalau dalam buku teks ni, watak utama dia siapa? Islah. Islah lah Entahlah. kot. Sebab dalam buku teks ni, watak utama dia Islah. Mungkin Islah lah kot. Yang hantar surat dekat Atoy, yang hantar email dekat Atoy ni. Okey, tak apa kita tengok. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menyertai lawatan ke Kuala Lumpur. Dia kata dia nak cerita pengalaman dia pergi lawatan ke Kuala Lumpur. Semasa dalam perjalanan, bas berhenti di kawasan rehat dan rawat. Masa dalam perjalanan, mereka dah sampai ke belum Kuala Lumpur? Belum. 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 Sebab Jadi dia kata dia dalam perjalanan. semasa dalam perjalanan. Okey, belum sampai lagi lah maksud dia. Masih dalam perjalanan. Bas berhenti di kawasan rehat dan rawat. Bas mereka naiki tu berhenti di kawasan rehat dan rawat. Jadi kami mengambil kesempatan apa? Bila dah bas berhenti, kami mengambil kesempatan untuk apa? Siapa boleh share? Apa yang patut kita tulis? Bas berhenti, jadi kita nak buat apa? Kita nak beratur. Kita nak beratur? Tak. Pergi berkongah ke apa kau beli. Dia kata bas berhenti di kawasan rehat dan rawat. Jadi biasanya kalau bas berhenti dekat kawasan rehat dan rawat ni, kita nak buat apa makan. dekat rehat dan rawat? Nak makan kan? Nak makan ke, Nak nak makan, pergi pergi tandas ke Makan kan? makan sini. Jadi dekat sini kita boleh tulis untuk mengisi perut. Contoh mengisi perut. Mengisi perut tu makan lah. Okey. Untuk mengisi perut sebelum meneruskan perjalanan yang masih jauh. Okey. Biasanya kita makan dululah sebab apa nanti duduk dalam bas lama-lama. Ataupun bas sudah habis minyak isinya. Okey, lapar. Jadi kita boleh gunakan kesempatan bas berhenti tu untuk mengisi perut sebelum meneruskan perjalanan yang masih jauh. Okey, kita tengok dekat sini. Dia kata apa? Saya dan kawan-kawan turun dari bas. Apa yang kamu patut tulis? Saya dan kawan-kawan turun dari bas. Nak kata apa? Dengan apa? Dan beratur. Turun Sambil dari bas menunggu- dengan apa? Sambil menunggu arahan daripada cikgu. Okey. Okey, itu idea daripada Aisyah. Cikgu nak tanya, bila kita turun bas, kita kena turun bas dengan apa? Dengan pintu. Dengan Berhati-hati. tertib lah. Okey, dengan berhati-hati. Okey. Saya dan kawan-kawan turun dari bas dengan berhati-hati. Apa maksud berhati-hati? Apa maksud berhati-hati?
Apa Jangan apa sinonim kepada berhati-hati? Sinonim. Sinonim ni maksudnya sama maksud lah. Cikgu Berhati-hati. berawas, Kak. Tajuk dia apa? Berawas, Kak. Berawas. Awas. Tajuk buku teks ni. Jenis kata berawas. Apa tajuk dia? Entahlah. Entahlah. Saya Kamu tak ada buku teks. Oh, tak tengok buku teks. Apa Saya tajuk dia tengok tadi? screen dari tadi. Apa tajuk dia tadi? Tak ingat. Saya bau makhluk. Seorang pun tak ada buku teks. Okey, berhati-hati maksudnya berwaspada lah. Okey, berwaspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Jadi turun tangga tu turun dengan hati-hati ya. Jangan main lompat kan. Kan nanti jatuh patah tangan, patah kaki lah. Okey, lepas tu kalau kamu tengok dekat sini, apa yang mereka buat? Berbaris dan beratur lah. Berbaris atau beratur. Lepas tu apa cikgu perempuan ni buat? Okey, mengira jumlah murid. Cikgu lelaki ni buat apa pula? Cikgu lelaki ni. Cikgu lelaki ni buat apa? Yang lain. Tengah tengok orang yang tengah turun. Okey, cikgu lelaki tu mengawasi. Okey, mengawasi. Okey, macam mana nak buat ayat? Kita ambil berbaris dulu. Siapa ada idea? Tak ada. Okey, saya dan kawan-kawan turun dari bas dengan berhati-hati. Macam mana nak buat ayat berbaris? Saya dan kawan. Ha. Saya dan kawan-kawannya. Okey. Caranya. Saya dan kawan-kawan beratur dengan Okey, beratur lagi. dengan tertib lah. Beratur dengan tertib. Kemudian, okey, namakan satu cikgu ni. Letaklah nama apa pun. Cikgu ni buat apa? Cikgu Lim. Okey, contoh Cikgu Lim. Okey, Cikgu Lim buat apa? Cikgu Lim sedang mengira jumlah murid dengan apa? Kenapa Cikgu Lim mengira jumlah murid? Dia takut murid hilang. Baru turun bas dah hilang. Sebab apa dia kira? Dia nak pastikan semua murid turun. Pastikan semua murid turun dari bas. Okey. Cikgu ni buat apa pula? Letak satu nama. Cikgu Rana, cikgu apa? Cikgu Gan. Cikgu Gan. Cikgu Gan. Contohlah letak lelaki ni, cikgu lelaki ni, Cikgu Gan. Okey, Cikgu Gan buat apa pula? Cikgu Gan mengawasi murid-murid. Mengawasi murid-murid. Okey. Supaya Okey, kita tengok. Ni contoh lah, ni contoh. Setelah turun dari bas, kami diminta oleh Cikgu Tan untuk beratur. Kerana beliau mahu mengira jumlah murid agar tiada yang tertinggal di atas bas. Sambil diawasi oleh Cikgu Azman. Okey, boleh faham? Boleh? oleh Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Seterusnya kami berjalan. Berjalan apa ni? Berjalan apa? berjalan Menuju ke ruangan makanan. Okey, menuju ke medan selera. Boleh? Tak ada salah. Okey, seterusnya kami berjalan menuju ke kawasan rehat dan rawat dalam barisan. Boleh juga. Okey, ni cadangan cikgu lah. Jawapan kamu tadi pun tak ada salah. Okey, cuba tengok lagi dalam gambar. Apa yang mereka buat? Okey, berjalan dalam barisan. barisan. Lagi apa lagi kata kerja yang ada dekat dalam tu? Mengawasi. Siapa yang mengawasi? Dua orang cikgu tu mengawasi murid-murid. Betul tak? Betul. Okey, baik. Jadi ayat ni macam mana nak buat? Seterusnya kami berjalan menuju ke kawasan rehat dan rawat dalam barisan.
这个 boleh tulis setelah sampai ke mana? Sampai ke itu kawasan rehat. Kami berjalan dengan kami berjalan dalam barisan Okey. Sikit lagi. Awasi, eh, mengawasi. sambil mengawasi Sambil Da- apa? Sambil siapa yang mengawasi? sambil cikgu Sambil cikgu. mengawasi Kenapa kita. kenapa kami. cikgu kena mengawasi kamu walaupun kamu dah berjalan dalam barisan? Sebab takut ada orang yang Tiba-tiba lari. Mana entah. Kan? Dia tengok nampak ada jajan ke, ada Honda Ya. Coffee. Dia sebenarnya Lesen dia apa dia. dia tak nak murid-murid tu terpisah. Tahu apa maksud terpisah? Tahu. Faham apa maksud terpisah? tahu. Separate, terpisah. Faham. Terpisah daripada Faham. kumpulan. Okey, cikgu tak nak dia terpisah. Okey, kita tengok contoh lah. Kami diminta untuk berjalan dalam barisan supaya Cikgu Azman dan Cikgu Tan dapat mengawasi pergerakan kami dengan lebih mudah. Okey, dengan mudah agar tiada murid yang terpisah atau tertinggal daripada kumpulan. Kalau tak jalan dalam kumpulan, nanti ada yang jalan lenggang-lenggang kangkung. Tahu apa maksud jalan lenggang kangkung? Jalan seperti itik pulang petang. Okey, dia jalan lambat. Jadi bila dia jalan lambat, kawan-kawan dia jalan cepat-cepat. Dia tertinggal. Lepas tu cikgu pun tak tengok. Tiba-tiba nanti nak naik bas. Dah habis makan naik bas. Kira tak cukup. Tanya kawan-kawan tak tahu. Sebab tu pentingnya kena jalan dalam kumpulan. Tutup kena colek. Okay, kena jalan dalam barisan. Jalan kumpulan. Supaya tak ada yang hilang. Sebab kalau hilang tu tanggungjawab cikgu lah. Jenuh cikgu nak cakap dekat ibu bapa kamu. Nak cakap apa ni? Jadi sebab tu cikgu terpaksa mengawasi kamu, suruh kamu jalan dalam barisan. Walaupun kamu rasa macam apa, apa lah cikgu ni suruh jalan dalam barisan lah, malu lah orang tengok lah. Tak payah malu lah. Sebab benda ni nak elakkan daripada kehilangan hilang. Kalau kamu hilang nanti susahkan semua orang. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok yang seterusnya. Selepas itu mereka buat apa pula? Tadi mereka dah berjalan dalam barisan apa semua. Selepas tu kalau tengok gambar ni, apa yang mereka buat? Mereka buat apa ni? Mereka buat apa? Makan dan minum. Sebelum makan buat apa? Takkan terus makan. Boleh ke gerai beli itu makanan. Mereka membeli makanan. Okey, membeli makanan. Jadi selepas itu kami membeli makanan di gerai-gerai yang terdapat di kawasan rehat dan rawat. Okey, ada orang dia nak makan nasi, dia beli nasi. Ada orang nak makan mi, dia beli mi. Ada orang nak makan apa lagi? Nasi lemak, nasi ayam ke. Jadi setiap orang dia punya selera dia tak sama lah. Dia nak makan mi, ada nak makan nasi, ada nak makan nasi lemak. Okey. Jadi setiap orang tak sama. Jadi dia boleh pilih gerai mana yang dia suka. Ada banyak gerai dekat kawasan rehat dan rawat. Jadi sebab tu cikgu kata selepas itu kami membeli makanan di gerai-gerai yang terdapat di kawasan rehat dan rawat. Okey, selepas mereka beli makanan, mereka buat apa? Dah beli buat apa? Beratur balik. Lepas tu Takkan terus beratur balik. Dah beli makanan takkan terus beratur. Bayar. makan. Makan ni nampak ni. Mereka menikmati makanan di meja yang disediakan tu. Okey. Jadi setelah selesai membeli makanan, kami menikmati makanan tersebut di meja makan yang disediakan. Kami menjamu selera. Menikmati makanan maksudnya menjamu selera lah ataupun makan lah senang cakap. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, yang terakhir. Akhirnya dah habis makan buat apa? Kami beratur semula untuk memasuki bas. Beratur semula. Okey, untuk menaiki bas. Okey, berjalan beratur naik bas. Okey.
Akhirnya selepas selesai menjamu selera, kami kembali ke bas untuk meneruskan perjalanan dengan beratur semasa menaiki bas. Lepas tu cikgu dua orang tu buat apa? Mengawasi. Mengawasi. Masih mengawasi. Okey, jadi Cikgu Azman dan Cikgu Tan sentiasa mengawasi kami semasa menaiki bas bagi memastikan kami sentiasa selamat dan tiada yang tertinggal di kawasan rehat dan rawat. Pernah tak kamu ikut rombongan atau lawatan? Ada kawan tertinggal. Pernah? Pernah. Cikgu saya. Dan saya. Tapi Syed ni saya tak pernah perasan tertinggal? pun. Saya tak perasan pun saya hilang. Lepas tu macam mana boleh ikut balik? Bas patah balik ke apa? Cikgu itu, cikgu Jody itu. Yang dekat mic. Oh, okey, jadi sebab Dengan tu saya. Oh, itu masa pergi apa? Georgian Run Yang saya ni masa Georgia Ride, yang saya masa pengakap tu. Tapi saya tak perasan pun saya hilang. Elok je. Saya sebenarnya nak ambil botol air, tertinggal. Sebab tu kena jalan dalam kumpulan, okey, supaya tak ada yang tertinggal. Sebab kalau dia jalan seorang-seorang, nanti orang tak tahu dia pergi mana. Kalau dia berjalan dengan kawan dia, sekurang-kurangnya boleh juga kalau tiba-tiba dia sakit perut nak pergi tandas ke, kawan dia boleh berlari pergi ke bas, bagi tahu, okey, ada seorang lagi dia kat tandas. Okey lah. Tapi kalau kamu jalan seorang-seorang, kamu pergi tandas, orang lain tak tahu, orang lain ingat kamu kena colek dan sebagainya. Tu bahaya tu. Okey, jadi faham tak? Dah sampai ke gambar yang terakhir, apa benda yang kamu kena buat? Okey, hari ni kamu kena tulis email. Kena tulis email dalam buku karangan. Okey. Okey, dalam buku karangan. Ingat hari ni hari Khamis 24 Jun. Jadi nanti tulis dalam buku karangan. Okey, tulis seperti yang cikgu tunjuk contoh ni. Boleh? Boleh. Okey, Aisyah tolong mute mikrofon. Okey, baik. Salin seperti yang cikgu tunjuk dalam buku karangan kamu. Okey, dia ada berapa perenggan? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 perenggan. Nanti kamu salin dalam buku karangan. Okey, cikgu akan letakkan ni dekat dalam Google Classroom. Nanti kamu check. Okey, siapa yang nak screenshot sekarang pun boleh. Nak screenshot tak? Cikgu saya sudah screenshot. Okey, dah. Okey, seterusnya. Sudah? Dah. Okey, yang terakhir. Sudah. Okey, baik. Siapa yang tak sempat screenshot nanti boleh tengok dekat dalam Google Classroom. Boleh? Boleh. Okey, tulis dalam buku karangan. Ingat, tulis dalam buku karangan. Jangan tulis dalam buku bina ayat ke, dalam ejaan ke. Okey, cikgu dah pesan dalam buku karangan. Dalam tu pun cikgu ada tulis. Ni nampak ni, buku karangan. Okey, baik. Yang terakhir, apa yang kita belajar hari ni? Ingat lagi tak apa tadi objektif dia? Apa yang kita belajar hari ni? Kita belajar kemahiran apa hari ni? Saya ingat. Okey, Pravin apa? Berwaspada apa-apa. Kemahiran. Ingat kemahiran apa? Mendengar, bertutur, membaca, menulis. Apa kemahiran yang kita belajar hari ni? Menulis dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Menulis apa, Pravin? Menulis email dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Wow. Pravin tulis ke? Saya ada catat. Wah, bagus lah Pravin. Okey. Hari ni kita belajar kemahiran menulis email dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren. Okey, jadi cikgu harap kamu faham apa yang kita belajar hari ni. Kita belajar macam mana cara nak tulis email menggunakan idea utama. Idea utama, ingat idea utama tu isi pokok ataupun idea pokok. Okey. Yang kalau dalam perenggan dia ayat yang pertama lah. Dan menggunakan idea sampingan. Okey, idea sampingan ayat selepas idea utama tu lah. Itu dipanggil idea sampingan sebab dia ada huraian dan contoh. Okey, sebab kenapa, okey. Secara kohesi dan koheren. Tadi cikgu dah cakap kohesi dan koheren tu dia ada pertautan
Dari segi struktur ayat dan juga dari segi maksud ataupun makna ayat. Jadi cikgu harap kamu dapat belajar sesuatu hari ini. Okey? Boleh Semua faham Boleh faham. Boleh Boleh. faham? Boleh faham. Okey, kalau boleh faham bagus. Ada nak tanya apa-apa lagi sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini? Tak ada. Ada. Saya. Tak ada. Ingat buat kerja ni dekat dalam buku apa? Buku karangan. Buku karangan. Jangan lupa tulis indeks juga kat depan tu. Apa indeks oh? Indeks apa? Tajuk. Itu. Okey. Jangan lupa tulis tajuk, jenis karangan. Karangan ni jenis dia email. Jenis dia jenis email. Okey, ingat email. Tajuk dia ada kat situ, berwaspada apa ni? Berwaspada di kawasan rehat dan rawat kot, tak salah cikgu. Okey. Nanti tulis dekat situ dah ada dah. Cikgu dah tulis dah dekat slide tu. Kalau kamu tengok tadi, kamu boleh nampak Okey, itu saja untuk hari ni. Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, itu saja dari cikgu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Okey? Boleh? Terima kasih Cikgu. Okey, Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Cikgu Okey. Rizwan. Terima kasih Cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama.